Alright, Alhamdulillah. Kita dah bersiaran. Okey, Kak Zaida? Okey, tengok mic. Mungkin Atas apa sikit. kepekkan Okey. ke dalam sikit. Gitu. Okey. Alright, Alright, Alhamdulillah. Kita dah bersiaran untuk menu yang baru dalam program Jom Masak dengan Kak Zaida. Kak Zaida dah ada di sini untuk you all. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Zaida hari ni? Alhamdulillah, Bel. Okey, sihat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, minta love, like, share dan komen banyak-banyak. Share banyak-banyak ya. Alright, apa khabar semua? Assalamualaikum. So, sekarang ni kita dah boleh rentas daerah. Jadi semua mesti tengah sibuk kan. Adalah juga sekarang ni sebab hari tu tak boleh. So sekarang dah boleh, banyaklah benda kita nak uruskan. Ya, nak uruskan. Serta-merta lah banyak benda nak diuruskan ya. Daripada tak ada benda, jadi ada benda. Sebab yelah, kita faham kan. Kita pun sendiri macam tu. Okay, anyway, harapnya anda semua sihat-sihat belaka dan juga stay safe, okay. SOP kena jaga seperti biasa, okay. Alright, nampaknya hari ni kita nak buat kita nak buat kuih Melayu tu? ni. Ataupun kuih nyonya. Kuih nyonya ya. Actually ni kuih nyonya ya, bukan kuih Melayu ya. Kuih nyonya ya. Inspirasi dari nyonya ya. Okey. Alhamdulillah. Okey Kak Zaidah, terus ramai dah ni. Okey, alhamdulillah. Semua tengah menunggu Kak Zaidah. Betul. Yes. Apa kata jom masak dengan Kak Zaidah? Okey, jom. Okey, assalamualaikum semua viewers. Alright, hari ni Kak Zaidah nak buat pulut inti bunga telang ya. Biasa pulut inti kalau kita kalau dengan bunga telang ni biasanya resipi nyonya ya. Kalau kita Melayu kita buat pulut inti, pulutnya putih. Tapi kalau nyonya diselang-selikan ataupun diwarnakan sedikit dengan bunga telang ya. Okey, hari ni kita nak buat pulut inti bunga telang. Okey. Untuk pulutnya Kak Zaidah bahagi dua dekat sini pulutnya ya. Satu bahagian ialah yang ini 350 gram pulut, beras pulut. Kak Zaidah dah rendam lebih kurang setengah jam ya. So bila dah rendam setengah jam, perempuan perlu toastkan dia. Toastkan. Kemudian kita perlu campur dengan 270 gram santan dan setengah sudu teh garam bersama dengan 1 helai daun pandan. Okey. 350 gram pulut direndam, kemudian toast, kemudian campurkan dengan 270 gram santan bersama dengan setengah sudu teh garam dan 1 helai daun pandan. Okey, kita akan masukkan santannya. Okey, resipinya senang aja yang sebenarnya ya. Kita akan masukkan garam. Nampaknya garam Kak Zaidah dah nak habis. Setengah sudu teh garam ya. Okey, kita gaulkan. Kak Zaidah masukkan dalam loyang je lah, senang untuk nak kita kukus ya. Okey, kita biarkan dan kita masukkan dalam ni untuk nak dikukus. Okey, sementara tu yang sebelah ini pula kita akan buat dua pulut ya. Dan yang ini ialah 250 gram pulut. Sama juga kita cuci bersih dan kita rendam selama lebih kurang setengah jam. Kemudian toastkan airnya, kemudian kita masukkan ini. Ya, ini bunga telang. Kak Zaidah beli bunga telang yang kering ya, atau kalau perempuan ada bunga telang yang fresh, perempuan petik kemudian ambil lebih kurang dalam segenggam lah. Ya, serupa juga dengan bunga telang kering ni ya. Kak Zaidah ambil segenggam, kemudian saya rendam dengan air panas, ataupun kalau perempuan boilkan dia juga boleh. Masak dia ya sehingga dia jadi warna macam ni. Ya, warna gelap ni. Okey. Yang ini Kak Zaidah guna 250 gram tepung pulut. 250 gram beras pulut. Lagi sekali 250 gram beras pulut. Okey, 80 gram air bunga telang. 160 gram santan. Wow. Cantik warna dia. Setengah sudu teh garam. Bersama dengan 1 helai daun pandan. Okey, ini kita akan kukus ya.
Kak Zara akan kukus dia 2 lapis macam ni, Ben. Jadi dia masak senang sekali Arung kita kukus dia. Macam ni. Kemudian yang biru ni sebab dia sikit, kita letakkan dia di atas macam ni. Sekali kita kukus. Senang ya. So kita akan kukus dia lebih kurang 10-15 minit hingga pulutnya masak. Right. Okey, sementara tu kita nak buat intinya pula. Ya. Kak Zaida dah ada soalan dah ni. Santan fresh ke? Kak Zara pakai santan kotak ini hari ya. So Kak Zara guna santan kotak, campur sedikit air lah. Ya. Untuk nak dapat, kalau tidak santan kotak agak pekat ya. Okey. So ini kita nak buat intinya pula. Kita guna dekat sini 200 grams gula merah, 200 grams gula pasir, setengah sudu teh garam, 2 helai daun pandan, 2 biji kelapa parut. Okey, untuk nak buat intinya ya. 200 gram gula merah, 200 gram gula pasir, 2 helai daun pandan, setengah sudu teh garam dan jangan lupa ni 1 sudu makan tepung gandum dan 2 biji kelapa dan sedikit air. Air agak-agak je lah. Okey, kita akan masukkan gula merah, gula pasir, sedikit garam, sedikit air, sikit je ya. Hanya untuk nak larutkan dia. Larutkan dia. Okey, dan setengah sudu teh garam. Okey, kita masak dia hingga dia cair, mendidih dan kita akan masukkan kelapa. Okey. Sama ada perempuan nak pakai gula merah ni, nak pakai gula kabung ataupun gula nisel, tak ada masalah ya. Boleh aja. Alright. Okey. Kak Zaidah jual ke? Apa dia? Pulut tekan pula. Pulut inti ni? Taklah. Saya ajar je lah. You all lah yang berniaga. Okay. Kan? So, jadi dah ada Kak Zaidah dah kongsikan resepi ni. Bolehlah you all bikin sendiri dekat rumah, masak sendiri di rumah mengikut cita rasa masing-masing. Yes. Alright. Kalau nak beli, okey, Kak Zaidah ada produk. Produk lain, produk ada lain. macam-macam jenis produk. Kak Zaidah macam mana untuk nak dapat? Ramai juga yang bertanya, masih ya? lagi bertanya. Yes. Bagaimana nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah? Okey, bolehlah hubungi pada nombor 011 1120 4733. Okey, nombor talian yang lagi satu 011 6420 1979. Dan kita ada talian yang ketiga 011642644742. Ya, untuk nak tanya sebarang pertanyaan mengenai produk, mengenai mungkin ada ejen-ejen yang berdekatan dengan perempuan ya, yang jadi perempuan boleh terus beli dengan ejen kita, tak perlu nak post ya dan sebagainya lah. Okey. Contohnya macam produk biskut yang kita tak boleh post ke seluruh Malaysia. Yes. Okey, sekarang ni dah mendidih macam ni, Kak Zaida akan masukkan kelapanya. Kelapanya sebanyak 2 biji ya. Dan kita perlu masak hingga dia pekat. Lagi lama kita masak inti dia ni, dia lebih lama bertahan. Dia tak mudah basi ya. So kita perlu masak dia hingga dia pekat. Warnanya cantik ya bila kita pakai gula merah yang agak gelap. Kadang-kadang ada orang dia buat inti ni pakai gula merah, tapi gula merah dia letak sikit jadi warna dia tak lawa ya. Yang sebenarnya bila kita pakai gula merah banyak, inti ni jadi sedap tau. Gula merah ni yang buat inti ni sedap. Orang kata dia seteru lah. Dia macam dia matching tau. Bau kelapa dan bau gula merah ni. Match in heaven. Gitu orang kata. Okey, memang rasa dia orang kata okey, kita masak dia hingga dia pekat. So now kita akan masukkan tepung gandum. Lebih kurang 1 sudu makan ya.
tepung gandum. Nak lebih cepat pekatnya ya. Dia membantu. Membantu supaya inti dia ni mudah pekat. Anyway, untuk inti ni sebenarnya Kak Zaidah dah kongsikan berapa kali ya? Beberapa kali daripada mula-mula episod kita, daripada tepung gomak. Kak Zaidah ingat tepung tak? Gomak, episod yang pertama kita. Tepung gomak lagi kita ada apa ya? Badak berendam. Ya. Apa lagi yang pakai ni? Saya pun dah lupa ya. Banyak lagi yang kita banyak lagi yang kita guna, inti yang sama ya. Betul. So hari ni basically it's the same recipe. The same. Cuma mungkin ada yang lain sikit. Sebab yang ini Kak Zaidah tak tengok resipi lama, saya buat aja ya. Dia kena ada disclaimer ya Kak Zaidah. Ya, kena. Saya tak tengok resipi lama, tapi lebih kurang lah kalau perempuan nak buat resipi ni sama je dia. Bahan dia semua sama. Right. Okay, so jadi dengan menu hari ni bolehlah dijadikan antara juadah puasa dalam masa 30 hari insya-Allah kan. Kita berpuasa, buatkanlah ini antara menu juadah untuk berbuka. Ataupun nak berniaga. Betul. Bulan puasa orang cari tau kuih yang jarang orang jumpa ya. Sedap. Pulut inti ni sedap ya, sebab siapa yang penggemar pulut akan suka kuih ni. Saya sendiri suka pulut ya. Anything got to do dengan pulut. Wow. Memang favourite. Okey, ada yang bertanya bunga telang kering macam mana? Tu dia. Bel, tunjuk Bel. Inilah rupa bunga telang kering. Packaging ikut masing-masing punya kedai ya. Tu saya beli di Yen, Bake with Yen. Tu rupa boleh nampak macam blur sikit. Sinilah rupanya. Okey. Lepas tu. Okey. Itu rupanya. Kita masak dia hingga dia pekat. Sekarang ni bunga telang pun boleh dijumpai di online. Online pun senang ya untuk dijumpai sekarang ni. Kita ada visitor. Ada visitor, ada customer. Thank you Kak Pegami. Dari mana Kak? Dari mana? Welcome. Ini kita tengah masak apa ni Kak Zaidah? Kita tengah buat pulut inti bunga telang. Sedap ni untuk juadah berbuka puasa insya-Allah. Okey. Alright, kita masak inti dia hingga dia pekat ya. Kalau nak tahu dia pekat ataupun dia ready tidak, you kena tekan dia. Kalau dia masih keluar air, bermakna inti puan masih basah. So kena kacau lagi hingga dia pekat. Dia jadi juga ni, boleh juga. Cuma kalau macam ni dia tak bertahan lama lah, dia mudah masam. Ya, so kita masak, make sure that dia kering dan dia tak ada air lah. Ada air lagi ke Kak Zaidah? Saya tunjuk. Kita kena tekan dia ya. Dia keluar air lagi tu. Nampak tu? Ya. So kita tunggu sekejap lagi. Alright. Jadi ada yang bertanya ni, boleh ke simpan inti kelapa tu Kak Zaidah? Boleh. Macam simpan mana lama. nak simpan? Simpan dalam Tupperware lah, dalam ataupun tight container, simpan dalam fridge. Dia tak boleh simpan di luar. Chiller atau freezer? Chiller. Freezer pun boleh, Bel. Cuma kalau dalam boleh chiller tahan lama lagi lah. Kalau dalam chiller tu dia bertahan jugalah dalam beberapa seminggu macam tu ya. Kak Zaidah dah. Yes, sedap bau dia. Bau macam bau raya dah. Bau bulan puasa. Bulan puasa. Bau gula merah ya. Ya, gula merah, ada pandan. Kelapa pula tu. Ini pula kita tengah steamkan pulut. Masya Allah, sedapnya bau. Okey, Kak Zaidah rasa dah siap dah ni kita punya inti, Bel. Dah? Siap dah inti kita. Dah kering dah tu. Ya. Alright, so kita akan matikan apinya. Okey, siap dah inti kita. Jadi kita tunggu pulut pula. Pulutnya. Okey, intinya ni kita nak pindahkan ke mangkuk. Ada lagi yang tertinggal, baru tune in ya. Menu kita hari ni adalah pulut
inti ya Kak Zaidah? Yes, pulut inti bunga telang. Pulut inti bunga telang. Okey, kalau ya, kita tengok dulu yang ni dah siap Okay, kita alihkan ke bekas yang lain. Supaya perempuan nampak jelas ya intinya, nampak warnanya cantik ya. Okay, sementara nak tunggu pulut tu, inti ni akan sejuk sikit lah ya. So memang kita kalau nak guna intinya kena sejuk ya Kak Zaidah. Sejuk lah, senang sedap. Kita nak buat kerja tu senang sikit. Kalau tak dia macam melekit-lekit ya. Right. Alright. Okey, ada yang nak resepi. Boleh. Saya bacakan Kak Zaidah, boleh Yes. saya bacakan? Silakan Bel. Alright, okey. Untuk pulut inti bunga telang, kita ada bahagian A dan bahagian B untuk pulut ya. Untuk bahagian A, 350 gram pulut direndam lebih kurang setengah jam. Ditapis, kemudian dimasukkan 270 gram santan. Santan hari ni Kak Zaidah gunakan santan kotak ya. Bersama setengah sudu teh garam. Ini bahagian A ya. Ada 3 barang sahaja yang kita guna. 350 gram beras pulut, 270 gram santan, setengah sudu teh garam. Itu sahaja. Kemudian bahagian B, 250 gram beras pulut bersama 80 gram air bunga telang, 160 gram santan dan setengah sudu teh garam. Jadi anda akan ada 2 bahagian pulut ya. Satu pulut yang berwarna putih, satu lagi pulut yang berwarna bunga telang. Warna biru ya, biru bunga telang, okey. Alright. Itu untuk bahagian pulut. Kemudian untuk inti, Kak Zaidah gunakan 200 gram gula merah, 200 gram gula pasir, setengah sudu teh garam bersama 2 helai daun pandan. Nampaknya stesen untuk kita nak bungkus dah ready. Okey, kita nak tengok sekarang pulutnya Bel. Kita kena balik-balikkan ya sebentar. Hari ni kita konsep orang panggil advance lah Kita steam dua-dua sekali. Kita naikkan dia 2 lapis. Senang sikit. Berlapis ya. Cantiknya warna bunga telang dia Kak Zaidah. Biru ya. Ya. Kalau perempuan guna yang fresh, agak lain sikit warna dia. Kalau yang ini warna dia macam gelap sikit. Sebab kering kan? Sebab dia so kering tu dia punya apa orang panggil dia dia oxidize warna ni, jadi so jadi gelap. Kita ketepikan sekejap. So kita nak balik-balikkan yang putih pula. Yang putih tu pula. Kita buat 2 lapis ya, senang. Okey, ini yang putih ni bahagian A, yang ini adalah bahagian A. Yang putih lebih banyak dari yang biru ya. So kita lebih kurang lagi 5 minit dah boleh angkat dah ni. Ya, cantik kejadian dia Kak Zaidah. Yes, pulutnya tu sebab kita dah rendam. So akan ada yang bertanya nanti, Kak Zaidah pakai pulut apa? Saya pakai pulut biasa je. Kalau perempuan ada pulut susu lagi cantik ya. Ni dah masak sikit lagi. Dia macam senang handle gitu. Okay, so ni yang biru ni bahagian bunga telang, ini adalah bahagian B. Okay, so kita sekejap lagi, lebih kurang dalam 5 minit dah nak ready dah ni. Right. Okay, perempuan perlu sediakan daun pisang yang telah di layur ya. Wow. So again, masih lagi ya Kak Zaidah yang bertanyakan daun bunga telang ni, daun bunga telang, bunga telang ini dia ya, bunga telang yang dikeringkan. Okey. Boleh juga guna yang fresh bunga telang juga ya. So yang ini yang kering ni boleh cari di mana-mana sekarang Kak Zaidah kan? Supermarket pun dah ada sekarang. Beli online pun ada perempuan. Sekarang dah tak ada masalah ya, sebab ni biasanya dari Thailand ya, bunga telang kering ni. I bet ada juga yang sedang menonton ni, ada yang menanam okey, daun bunga telang. Sebab bunga telang ni quite senang juga senang hidup ya, dia menjala pokoknya. Dia panggil apa ya,
blue pea. Kalau bahasa Inggerisnya blue pea lah kalau tak silap ya. Ya. Okey, so jadi dengan apa kelapanya yang Kak Zaidah dah buatkan kelapa. Okey, kelapanya dah siap. Alright, Bel. dah. Rasanya dah siap. Dah. Dah. Okey. Cepat. Okay. Kejap aja sebab dia tak banyak kan. Okey. There you go. So kita akan angkat yang ni, be careful ya, dia agak panas. Kita akan masuk dalam satu bekas lain. Okey. Must make sure that pulutnya masak ya. Kalau perempuan rasa pulutnya tak masak, kena kukus lagi. Ya, sebab ini kita dah tak ada kukus lagi ya. Kita terus nak bungkus dia. Ya. Okey, so kita angkat yang putihnya pula. Okey, Yang putih. Oh, dicampurkan. 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 Okey. Wow. Dan kita campurkan dia. Masya-Allah, cantiknya warna dia Kak Zaidah. Okey. Okey dah, kita tengok dekat-dekat lagi. Wow. So nanti perempuan akan dapat bau bunga telang tu ya waktu kita makan pulutnya. Woo. Cantik warna dia Kak Zaidah. Kejap ya. Okey. Lepas tu? Okey, sekejap ya Kak Zaidah. Yes. Okey, kita akan adun dia, ratakan dia. Jadi dia akan ada berbercak-bercak macam ni lah. Ya. Alright. Okey, dah? Dah. Okey, kita akan mula membungkus dia. Right. Okey. Pertama, ambil daun pisang. Daun pisang ni Kak Zaidah dah layur. Kemudian saya dah letak sedikit minyak ya. Sebab kalau kita buat kerja dengan pulut, pastinya kita kena letak sedikit minyak pada daun pisang. Kalau tidak nanti dia melekat. Okey, kita letakkan. Inti. Inti di bahagian atas. Bungkus dia berselang macam gini. Okey, kalau kita rasa macam besar sangat, boleh kecilkan sikit supaya intinya tu nampak Bel. Dia macam terkeluar macam tu. Dia kena tersembul intinya macam tu. Tersembul ya. Wow. Dia kena tersembul ya, baru dia nampak cantik. Saya jarang buat, jadi agak terkekial juga. Kalau orang yang dah biasa buat ni, cepat ya. Yelah Kak Zaidah dah lama ya. Lama ya, ni kuih-kuih lama saya jarang buat ya. Ya. Kita kasih kemas dia. Alright. Okey. Saya cari mana kayu saya. Itu dia. Rupa dia. Wow. So cantik. Yes. Okey, kita tunjuk lagi. Okey, dia pun agak besar. So Kak Zaidah kecilkan sikit biar lebih nampak intinya. Okey, kita kemaskan sedikit. Buat dia waktu panas-panas ya perempuan, dia tak boleh buat waktu sejuk. Nanti pulut dia berketul, susah nanti. Sebab bila panas ni bila kita padatkan dia ikut dia pulut kan dia liat-liat ya. So you kena letak dia masa dia tengah panas. Okey. Agak besar. Sambil-sambil kita buat tu kita baru boleh adjust dia punya daunnya tu. Saiz dia. Yes. Bagi apa intinya tersembul. Tersembul, terkeluar. Jadi you nampak inti dia tu kan, wah, macam menyelera kan. Wow, apa ada di dalam. Yes. Macam tu. Wow.
So sedap Kak Zaida. Sedap. Ini untuk penggemar pulut ya. Ada yang suka pulut akan suka kuih ni. So yang excess tu kita kena potong, nampak potonglah kemas ya, sebab daun pisang kan dia ada saiz dia, dia ada saiz, ada bentuk dia ya. Ya. Buat hingga dia nampak cantik lah, nampak kemas. Okey. Siap dah 2 pulut inti kita. Right. So bila perempuan nanti kita akan buka, tengok isi dah, bila dia panas, kita bungkus je buat bel, dia akan padat sikit nanti. Tu yang cantik tu nanti. Bila padat dia jadi one full piece dia lah. nampak cantik lah macam ni kan. Tu. Okey. Kita masukkan inti. Letakkan inti di bahagian atasnya. Inilah datangnya nama pulut inti. Pulut inti. Direct betul lah orang dulu pulut bersama inti. Tak ada sembunyi ya. Orang dah tahu pulut inti maksudnya pulut intinya dah memang nampak di atas. Yes. Okey, lipat, kemas. Lipat. Biar kelapanya tersembul. Perkataan baru saya belajar ini. Tersembul keluar ya, bagi dia nampak lebih cantik. Yes. Kita dah kecilkan sikit lagi. Macam tu. There you go. Saya pernah nampak ni tapi saya tak pernah tahu nama dia apa. Itulah. Oh, itulah. Kan? Sedap ni Bel kalau makan. Siapa? Tapi ni for those yang suka pulut lah ya. Yang tak suka pulut tu memang kata orang tu pasal pulut. Ya. Kan? Saya sangat beruntung Kak Zaida. Banyak juadah-juadah yang lama. Tak tahu kan? Saya tak tahu. Ya, budak-budak sekarang memang tak tahu Bel. Anak-anak muda memang tak tahu. Pasal jarang dah ya. Mungkin yang biasa, yang tahu tu mungkin dah biasa jadi kebiasaan untuk di rumah. Mungkin buat di rumah. Betul. Ni kadang-kadang mak tak pernah buat. Jadi tak tahu ya. Betul. Tak tahu ada kuih macam ni. Tapi yang kalau kita ini ialah nyonya kalau Melayu dia buat putih aja pulutnya. Pulutnya putih aja, tak adalah buat sampai apa ada color-color macam ni, ada design ya. Tak ada. Fancy lah. Ni fancy tekan, ni. Pulut tekan yang fancy lah orang panggil. Nampak, tapi dia nampak apa orang kata menggiurkan. Betul lah bila tersembul macam tu dia punya terkeluar macam tu, dia punya kelapa. Macam nampak macam bau kelapa, rasa kelapa ya. Ya, macam ni rupa dia. Tengok ni tak teringin ke nak rasa apa ni. Betul tak? Mesti nak kan? Tengok tu cantik. Wow. Okey. Kita akan potong yang excess tepi-tepi dia ni supaya dia nampak lebih kemas kerja kita. There you go. Okay. Pulut inti for today. So jadi Kak Zaida, kita biarkan dia, kita setkan dia berapa lama kat luar untuk sebelum kita hidangkan? Setengah jam dah boleh makan dah ni Bel. Kira dia sejuk lah. Dia dah sejuk sikit dah boleh makan dah. Dia betul sejuk lah, baru dia form satu kuih macam tu. Satu kuih. Bila kita makan tu dia tidaklah berderai macam ni. Bila kita nak gigit dia dah pertuang tu dia dah firm tau, dia dah melekat. Ya. Cantik kan Zaida, rupa dia. Cantik kan? Sebab dia ada color-color bintik-bintik tu, ada biru-biru tu ya. Dia macam orang panggil macam ombre lah. Macam ombre. Betul lah tu. Cantik. Pulut inti. So mungkin generasi-generasi saya yang tak kenal ini apa. Inilah pulut inti ya. Inilah pulut inti. Sama-samalah kita belajar. Saya pun rupanya banyak lagi benda yang saya tak tahu. Rasa macam tahu semua ya? Kononnya lah. Kononnya macam tahu semua. Tapi bila keluar, ada ke macam ni? Ada ke kuih macam ni? Cetek lagi kan? Jauh lagi perjalanan. Ilmu masakan orang-orang lama. Yang tanpa orang lama tadi tiadalah kita. Yes.
Okay, so jadi Kalau perempuan tak nak buat bunga telang, you nak buat putih saja pun boleh juga. Dia original, kalau kita Melayu memang putih saja yang sebenarnya ni. Cuma ni nyonya memang dia letakkan bunga telang. Dia orang suka ya bunga telang ni ataupun tatal ni ya. Yeah. So most nyonya ataupun nyonya dan juga baba yang masakannya memang inspirasi daripada masakan Melayu. Dia Jadi gabungan lah ya. Dia kan boleh cakap Melayu. So masakannya tak jauh beza dengan orang kita. Betul. That's why we can really enjoy. Kita memang boleh enjoy makanan ya sebab kita punya rasa. Kita rasa yang sama. Baba dan nyonya. Kak Zaidah buat agak besarnya. Puas ni Kak Zaidah satu ni. Kalau ni kita jual jangan jual besar-besar macam ni ya. Ni besar ni. RM3 juga ni boleh Kak Zaidah. Jangan jual besar-besar macam ni. Ni besar. Buat comel-comel sikit. Okay. Besar kecil Kak Zaidah buat dia. Jadi depends on dia punya daun ni. Daun pisang ni. Kalau daun pisang ni besar, dia jadi besar lah. RM2.5 lah mungkin Kak Zaidah satu kalau besar macam ni. Sukatilah. Sukatilah. Sukatilah nak jual berapa. Okey, jangan lupa kirakan kosting anda beserta gaji anda dan harga semasa mengikut tempat di mana anda berada. Jual mahal sangat, takut orang tak beli. Jual murah sangat, takut orang kata tak sedap. Tapi kena tengok costing juga. Kalau takut nanti kan dia kata alah nanti nak jual mahal sangat. Orang tak nak beli tapi tak berbaloi macam mana Kak Zaidah? Tak tahulah. Fikir-fikirkan. Selamat beramal. Selamat beramal, selamat mencuba. Selamat mencuba nasib. Ni cantik ya. Bila you dah buat kemas macam ni, dia cantik. Pulut bila kita buat dia macam ni, dia akan padat tau. Jadi tu nanti dia akan jadi cantik. Look at that. Beautiful. So kuih orang dulu-dulu dia simple aja ya, tetapi dia jadi cantik tau. Lepas tu kan simple aja. Tak adalah banyak-banyak benda nak letak kan. Betul. Kuih dulu-dulu lagi satu dia begitu apa orang kata kan, menggamit selera. Kan. They really do their best to cook. Kan bila dibuka ni nanti cantik ya. Sebab dia ada biru-biru kat dalam. Jangan takut pula nak makan biru ni. This is from dia bukan colouring ya. Bukan colouring, dia daripada bunga. Bunga ni yang kita kadang-kadang ada orang tak tahu ya. Bunga apa ni? Ini yang orang buat selalu nasi kerabu. Ni. Nasi kerabu ya. Yang nasi kerabu yang warna biru tu from this bunga. Bunga telang. Bunga telang ya, untuk nak dapatkan warna nasi kerabu tu. So siapa yang berdekatan ada kedai yang nama Bake with Yani kan? Bolehlah cari sebab Kak Zaidah pun dapatkan ni daripada Bake with Yani. Look at that. Masya-Allah. Yang ni the dried one ya. So kalau the fresh one pun I bet ada juga yang orang jual ya Kak Zaidah. Yang fresh tak ada lah Bel. Tak ada kan? Fresh kita tanam sendiri kat belakang rumah. So dia menjala pokoknya ya. Macam Kak Zaidah mentionkan tadi, untuk yang dry warna dia agak gelap sedikit macam ni. Untuk yang fresh warna dia agak biru lighter lagi. Biru lighter. Tapi kalau you nak dapat banyak color birunya, you kena buat kena rendam lebih lah. Ataupun kena boil dia. Supaya dia semua color dia akan keluar. Yes. Keluar. Right. Woohoo. Perempuan jangan lokek inti ya. Sebab inti tu kena padan lah dengan pulut Kak Zaidah. Inti dia ni yang sebenarnya yang buat kuih ni sedap. Tu kadang-kadang ada orang letak macam secubit je inti dia kan. Jadi orang nak makan pulut dengan ada inti. Yalah, orang yang favourite ni ya. Kak Zaidah suka makan kuih yang berasaskan pulut. Sedapnya. Wow. So macam mana nak layukan daun pandan Kak Zaidah? Daun pandan cara dia Kak Zaidah senang je. Kak Zaidah buka api atas dapur gas tu. You just layukan aja atas api tu. Dia jadi macam ni. Cuma jangan lama lah. Kalau lama nanti daunnya jadi lebam.
Sorry tak Kak lawa. Zaida, Ya. salah soalan tadi. Bukan daun pandan, daun pisang. Daun pisang. Daun pandan pula. Daun pandan tak layu, daun pandan simpul. Daun pisang, sorry. Daun Siapa yang pisang. bertanya tu? Okay, daun pisang. This Ah. is pulut inti. Okey, kita sikit lagi. Right. Inilah apa heritage ya. Makanan yang orang lama. Daripada bunga telang. Okay, this is apa orang kata fusion lah daripada kuih Melayu di apa baba dan nyonya. Nyonya yang apa orang Yes. kata tambahkan mana? lagi. Dari mana? Dari mana ni Kak Zaida? This Dia is tanya. Baba. This is Melaka. Melaka Penang ya. Dia punya apa tu what do you call? Nyonya. Baba This is and kuih nyonya. Melayu kita ada juga ni, tapi kita Melayu kita buat putih saja. Kita tak buat biru bunga telang ni ya. Nyonya dia suka buat kuih guna bunga telang ni ya. Dia lah macam bubur caca pun macam apa? Dia jadi bubur macam ada design lah. macam warna dalam bubur tu. Dan so, menarik lah. Bel dia nampak ada menarik dia ada lah. khasiat ni. Design or the purpose? Dia ada actually dia ada Okay. ada khasiat ni, bukan sebarang-sebarang ya. Bunga telang Is that design ataupun ada purpose apa ni dia memang macam tu lah. expose? Memang macam tu. Kalau tidak orang tak tahu kuih apa. Sebab ada kuih-kuih yang lain pun dibungkuskan Yes. sama cara. So jadi bila yang terbuka sikit Yes, kita tahu ini dah adalah tahu. pulut inti. Pulut inti. So ada viewers kita yang daripada sini sangat curious Sangat ya. curious. Kenapa dibiarkan intinya terkeluar? Yes, ya. So Okay. ada yang bertanya ya, kenapa intinya Ya, terkeluar? dah excited nak tahu apa benda ni. Yes. So every time kita pergi mana-mana, kita nampak yang terbuka macam ni, ini adalah Pulut inti. pulut inti. Okey, kita buatkan sedikit je ni ya. So okey, dah siap dah. Kita punya Wow. pulut inti. Dia perempuan perlu kemaskan dia ya, supaya dia nampak lebih kemas, cantik lah. Barulah orang tengok nak beli ataupun nak cuba. Ya. Okey. Pastikan Bel. kemas ya. Kemas. Kerja kita kemas baru nampak menyelerakan. Ya. Alright. Siap dah Bel. Alhamdulillah. Kita masih ada lagi sedikit. There Okey, we so go. kita akan siapkan sebentar lagi. So the rest ni yang kita dapat siapkan untuk kali ni. So dalam bancuhan hari ni mungkin dapat lebih kurang sebab Kak Zaida tak sampai setengah ya. Saya tengok Kak Zaida gunakan. Masih banyak lagi ni ya. Masih banyak lagi. So kalau tak sampai setengah dalam 2, 4, 6, 8, 10, 11 Ini dengan besar ni. saiz yang besar ni. So mungkin dengan saiz besar ni dapat dalam 25 biji ke? Boleh? Boleh lah. Boleh, dalam 25 biji. Dalam 25 biji ya. So kalau kecil-kecil sikit setengah saiz daripada tu darat 2 lah. Okey. Dapat mungkin dalam 50 pieces. Yes. So kalau untuk nak menjual sangat-sangatlah apa orang kata berbaloi menggunakan resepi yang Kak Zaida dah kongsikan hari ni. Okey? Okey. Macam mana tu Kak Zaida nak ambil? Saya nak rasa yang dah macam dah nak sejuk sikit tu, maybe we can. Yang tengah tu. Yang tengah tu daripada awal kan. Yep. Kita nak tunjuk pada viewer kita. Hasil daripada bungkusan daun pisang. Yes. Alright. Ada juga cakap favourite ni. Sedapnya Kak Zaida. Ya, sedap ya. Lagi pula ada telang, ada bunga telang. Dia ada Ya. bau sikit lah. Ya. Dia ada bau bunga. Ha. Kita tak tahu macam mana. Saya pun sendiri tak reti nak describe macam mana bau dia. Sebab kita tahu dia adalah bau bunga ya. Okey. Macam tu Bel nampak. Wow. Dia agak bila dia dah sejuk tu, sejuk sikit dia dah agak kemas ya. Dia dah jadi one piece. One piece. Jadi dia jadi lawa lah. Tu je nak makan, you just scoop aje lah. Ataupun just bite. Pulut inti lah tu. Intinya banyak, aku semangat. Dia lagi banyak inti, lagi sedap ni kuih ni. Yeah. Jangan lokek lah inti dia. Sebab pulut kan dia tak ada rasa apa. So you need to makan dia dengan benda yang manis. So you kena put more
cukup-cukup lah inti bersama dengan pulut tu ngam untuk kita nak makan together. Alright, alhamdulillah. Siap dah Ben. Alhamdulillah, selesai dah menu Pulut kita inti, hari ini. bunga telang. Dengan menu pulut inti, Bunga telang. bunga telang. Ya. So Alhamdulillah. perempuan boleh nampak color-color dia ya, color biru berbelak-belak ya. Cantik. Macam camouflage pada. Kan cantik. Dia bukan color ya, ini datang daripada birunya datang daripada bunga. Yes. Alright, alhamdulillah. Considered colouring but natural colouring. Natural colour. So tak payah risau lah, perempuan tak perlu risau sama ada boleh makan ke apa ke. Colour biru ni ya, boleh ya. Ya. Biru ni boleh dimakan. Betul. Okey Bel, siap dah. Alhamdulillah selesai dah menu kita hari ini. Dah ada banyak sangat menu yang Kak Zaida kongsikan Alhamdulillah. bersama kita. Thank you so much Kak Zaida. Again, every day with wonderful recipes. Every day daripada every Monday to Thursday. Pukul 2.30 dengan menu yang baru setiap hari. Thank you so much Kak Zaida. You are most welcome. Okay, so inilah hasilnya yang Kak Zaida dah siapkan, pulut inti bunga telang ya. You can see biru-biru berbelak ya, dari warna bunga telangnya. Ini warna asal bunga telang ya. So okay, now intinya di sini dan kuih ni memang kita bungkus macam ni ya perempuan. Original dia memang inti dia terkeluar. Jangan bungkus rapat, nanti orang tak tahu. Pulut inti memang intinya terkeluar ya. So okay, insyaAllah harap perempuan boleh mencuba resipi ni dan kita jumpa lagi di lain masa dan waktu. So assalamualaikum, bye.